Okay, Assalamualaikum. Selamat bertemu kembali. Kali ini kita nak bincang pula trial pahang kertas 1. Alright, kertas 1 Soalan nombor 1, kuantiti manakah adalah kuantiti asas? Kuantiti asas kuantiti asas ada berapa? Ada 7 semuanya. So yang ni direct je antaranya adalah jisim lah, jisim, panjang, suhu, bla 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 lah banyak lagi. Alright. Nombor 2, rajah menunjukkan sebuah kereta pada titik M. Kereta itu bergerak ke arah N. Daripada sini M pergi ke N. Okay, kemudian bergerak ke arah L. Daripada sini pergi L pula. Daripada N ni pergi ke L pula. Dan berhenti di L. Stop kat sini lah. So mula dekat M, berhenti dekat L. Berapakah sesaran kereta tersebut? So sesaran ni adalah suatu jarak daripada titik mula terus kita ukur kepada titik akhir, tempat dia bermula sampai ke tempat akhirnya terus tanpa mengambil kira laluannya. Tadi kan dia ada pergi N kan, tapi itu tak penting. Kalau sesaran kita hanya ukur untuk displacement, kita hanya ukur from the starting point direct to the end point. So starting tadi dekat M, habis dekat L. So jawapannya 2, tapi kena letak tanda negatif kerana berada di sebelah kiri titik permulaan. Ni starting point kan, 0 point. So kalau kiri, kita letak tanda negatif. Okay, jawapannya A. Nombor 3, graf halaju masa. Terus kita highlight sini, halaju masa. Okay, so graf halaju masa ada 2 Kalau kita cari kecerunan, kita dapat pecutan. Okay, Allah, delay pula dah. Sekejap lag. Okay, kalau yang ni negatif A. Kalau kita cari area under the graph, kita dapat S. Kita dapat displacementnya lah. Soalan nak apa? Soalan nak pecutan, graf pecutan masa manakah yang mewakili pergerakan yang sama. Okey, so graf pecutan macam ni rupa dia. Cuma kita nak tahu bacaan pecutan tersebut. Kalau pecutan tu nilai dia berapa dan nyah pecutannya berapa. Okey, kalau kita nak tahu pecutan dengan nyah pecutan, tadi saya kata cari kecerunan. Okey, jom kita padamnya S ni, kita cari kecerunan graf. Alright, so 4 bahagi 2, kita dapat 2. Itu kecerunan untuk bahagian pertama, iaitu bahagian sinilah. Okay, how about this one? So yang ni 2 juga, 4 bahagi 2, tapi dalam keadaan negatif. So negatif 2, mula-mula memecut, lepas tu nyah pecut. Jom kita tengok 2, negatif 2. Nampaknya kita tak ada calon lain selain daripada A2 negatif 2. Ok, next. Nombor 4, menunjukkan sekeping duit shilling dan sehelai bulu ayam. Ni duit shilling dengan bulu ayam yang sedang jatuh bebas. Ni dia punya keyword dia, jatuh bebas. Jatuh bebas atau free fall, mengalami free fall dalam vacuum container. Kuantiti fizik manakah yang malar, yang tidak berubah? Jawapannya pecutan. Kerana pecutan yang terlibat sekarang adalah gravitational field strength atau nilai G. Okay, kekuatan medan graviti yang malar nilainya 9.81 ms negatif 2 bagi semua objek bagi semua objek yang jatuh bebas. Alright. Nombor 5, rajah menunjukkan 2 biji bola bergerak ke arah dengan arah yang sama. Pernyataan manakah menerangkan situasi di atas? Okey, bergerak pada arah yang sama. Yang ini melibatkan prinsip keabadian momentum. Dalam prinsip keabadian momentum, kita aplikasikan satu statement, iaitu jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem tersebut. Okey, inilah selalu saya tulis macam ni kan, jumlah momentum sebelum pelanggaran sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, ini prinsip keabadian momentum. Alright.
Nombor 6, hukum gerakan Newton kedua menyatakan bahawa kadar perubahan momentum iaitu mv minus mu ataupun boleh disimpulkan sebagai m darab dengan a, sama lah kan, berkadar terus, directly proportional dengan daya yang bertindak. Okey, dan bertindak pada arah daya. Daya apa? Daya adalah F. Apa hubungan antara F dengan MA? F berkadar terus dengan MA. Newton second law of motion. Hukum gerakan Newton yang kedua. Nombor 7, sebiji bola plastisin berjisim 50 gram. Okey, hati-hati, soalan bagi jisim tapi dia bagi dalam gram. Bahagi siap-siap. Bahagi 1000, 0.05 kg. Betul dilontar dengan halaju 10 meter per saat ni, halaju V telah berlanggar dengan dinding. Okey, baling bola tu, bola plastisin tu kena dinding. Apa jadi? Bola plastisin itu melekat pada dinding. Jadinya apa jadi pada bola? Bola tidak bergerak. Okey, bola berhenti. Maka kita revise balik maklumat kita. Sebenarnya V yang sama dengan kosong. Yang kita dapat 10 ini merupakan halaju awal U. Macam tu. Okey, kita revise semula lah. Sambung. Jika masa impact adalah 0.4 saat, masa impact adalah T, berapakah magnitude daya impuls? Okey, magnitude daya impuls adalah kita nak cari F. So formulanya F sama dengan M V tolak U bahagi dengan T. Sorry ruangan tak berapa nak besar. Saya akan scroll sikit pakai space dekat bawah ni. So F sama dengan jisim tadi 0.05. Yang atas ni this one, jisim plastisin tadi, bola plastisin. Kemudian darab dengan V tolak U. V kita kosong, U kita adalah 10. So negatif 10. Okey, bahagi dengan T. T 0.4. Okey daripada situ tekan kalkulator awak. So jawapannya adalah negatif sebab ada tanda negatif tu kan, negatif 1.25 Newton. Okey, jawapannya adalah B. Okey, tanda negatif ni kalau paper 2 wajib tulis wajib tulis. Paper 1 kita tengok pilihan jawapan. Kalau dalam soalan ni ada pilihan jawapan positif negatif, maka kita akan berat ke arah memilih negatif tapi yang ni memang ada satu je ni, negatif 1.25 kan. So B lah B jawapannya. Tanda negatif merujuk kepada direction. Ni adalah merujuk kepada direction of the impulsive force. Arah dia lah melawan arah gerakan yang menghasilkannya. Baik, nombor 8, berat adalah kuantiti vektor. Berdasarkan formula ini, apakah maksud kekuatan medan graviti? Okey, daripada formula ni W sama dengan mg. Nampak ke saya tulis? Nampak kan? Jadinya kita letak Allah. Kenapa keluar ni kalkulator ni? Okey, kita letakkan G di depan. Sebab soalan tanya apa maksud G dalam formula ni. So G sama dengan W bahagi M. Okey, jawapan paling tepat adalah A. Walaupun kita nampak formula ni adalah W, tapi W adalah weight yang juga mewakili daya. So it is daya yang bertindak per unit jisim. Per unit jisim. Okay, disebabkan tarikan graviti. So G ni dihasilkan oleh tarikan graviti. Berapa banyak? Kita ambil daya dia, kita bahagi dengan jisim dia. Okay, alright, yang itu jawapannya lah. Jawapannya nombor 8 adalah A yang paling sesuai, paling tepat. Sorry, bukan paling sesuai, paling tepat lah. 9. Formula hukum kegravitian semesta Newton adalah seperti berikut. Alright, apakah kesan daya graviti, which is F, apabila jarak di antara dua jasad bertambah, which is R? So
jarak antara dua jasad bertambah. So kalau R naik, apa jadi pada F? Jawapannya F menjadi rendah, berkurang. Okey, simple je. 10. Tunjukkan satelit penyelidikan mengorbit pada ketinggian 420 km. So by now kalau awak memang tengok video saya, walaupun awak tak komen, tak apalah kan. Saya suruh komen awak tak komen kan, tak apa. Okay, tapi by now you should have realized that this is H, dan soalan memang akan tipu awak dekat kilo sini. So berhati-hati, 420 darab 10 kuasa 3 meter. Okay, bukan 420 je, kena darab dengan kilo. Kilo adalah 1000 atau 10 kuasa 3. Hati-hati 10 kuasa 3. Alright. Diberi jejari orbit bulan, jejari orbit kemudian jejari bumi, which is R besar, dan tempoh orbit bulan. This is T untuk bulan. Saya letak B tapi bulan dengan apa ni? Bulan dengan satelit. Okay. Alright. So soalan minta awak cari apa? Berapakah tempoh orbit satelit itu? Tempoh period T, satelit S. Okay, sama dengan tak tahu. Okay, sebelum awak nak selesaikan, let us look at the konsep dulu. Konsepnya adalah bulan dan juga satelit, kedua-duanya mengorbit objek yang sama. Kata Kepler, kalau ada celestial object, dua celestial object yang sedang mengorbit objek yang sama, maka boleh pakai hukum dia. Hukum yang mana? Hukum yang ketiga. Hukum Kepler bagi tahu the square of orbital period is directly proportional to the cube of the orbital radius. Yang ni adalah Kepler's third law. Dari segi formula, kita bahagi dua tu lah. T square bahagi R cube sama dengan T square bahagi dengan R cube. So kita ambil side belah kiri, kita letak bulan, moon. Saya buat M lah moon. Yang ni buat moon juga. Yang ni satelit belah kanan. Sorry kuasa 3 tu duduk di atas lah, kenapa duduk di bawah ni? Okay. Baik. So masukkan nilainya. So orbital period of the moon, ada tak nilai dia? Kita ada kat sini. Tempoh orbit bulan, moon saya padam balik lah, saya tak nak pakai B lah, ke M moon. So 655.2 jam. Okay, kita ganti situ jam ingat 655.2 jam. Okay, jangan lupa kuasa 2 bahagi dengan orbital radius of the moon. Ada tak? Orbital radius of the moon. Ni radius of orbit of moon ni adalah orbital radius lah. Perkataan je lain, maksud sama. 3.83 darab 10 kuasa 8 tutup kurungan kuasa 3. Kemudian TS kuasa 2 kita nak cari bahagi dengan orbital radius of the satellite. Okay, sekarang ni satelit dikatakan berada pada ketinggian 420 km. Yang ni bukan R dia R untuk satelit. Sekarang ni satelit dia ada pada ketinggian ni 420 km. Tapi yang tu sampai surface je. R mesti diukur sehingga ke pusat bumi. So sekarang ni termasuklah dengan R untuk bumi. Radius bumi tu kena ambil kira, baru dapat semua ni. This is the small letter R. Small letter R adalah orbital radius. Cara mengukur orbital radius mesti daripada pusat objek pergi ke pusat putaran atau pusat planet yang sedang diorbit. Jadinya bukan 420 sini kalau awak buat 420 tak dapat jawapan. Okey, jadinya radius bumi dulu. Radius bumi berapa? 637 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 420. Sorry saya tak cukup space jadi saya buat bawah tau. Awak buat elok lah. Tambah
420 darab 10 kuasa 3. Okey, tutup kurungan. Lepas tambah tu tutup kurungan kuasa 3 pula. Dia bulky sikit bulky sikit je. Sorry tak nampak kuasa 3 kan. Saya padam sikit. Saya tulis 3 tak nampak. Dia terkeluar daripada view OBS saya tu. Nampak? Okey. So daripada situ bermulalah awak punya journey untuk tekan calculator. Hati-hati. Kalau saya akan selesaikan yang kiri ni dulu. Saya selesai dulu yang ni, sebab yang ni dua-dua nombor kan. Jom kita selesaikan yang kiri ni. Dapat apa tengok? Okey, bagi sebelah kiri ni yang saya highlight warna hijau tu, tekan calculatornya, awak sepatutnya dapat 7.641 darab 10 kuasa negatif 21. Okey, kemudian kita tulis semulalah yang sebelah kanan ni, TS square bagi dengan 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah dengan 420 darab 10 kuasa 3 yang dikuasa 3 kan. Okey, lepas tu buat apa? Kita selesaikan pula yang di bawah ni. Okey, tekan calculator yang bawah ni, darab dengan sebelah kiri ni. Okey, buat yang tu. So, hasil darab tersebut awak akan dapat sebelah kiri Saya buat naik atas siap lah. Buat atas siap. 2.39199 bla 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 bla, ada nombor lagi which is equals to TS kuasa 2. So untuk dapatkan TS, maka kita square rootkanlah jawapan tadi. So square root answer awak dapat 1.5466 08 Okay, yang ni kita boleh tulis sampai 4 nombor lepas setiap perpuluhan untuk paper 2 lah. Untuk paper 1 kita tengok pilihan jawapan. Okay, kita tengok pilihan jawapan berhenti sampai mana lah. Jadi unitnya dalam jam, kerana kita menggantikan tadi dalam jam. Yang mana kita ganti dalam jam? Ni kita ganti 655 ni dalam jam. So unit akhir kita dalam jam. Okay, dapatlah B. Pelan-pelan ni matematik dia ni. Bukan nak kata senang, tapi technically awak kena berhati-hatilah. Kuasa 2, kuasa 3, kurungan. Okey, masukkan dalam kalkulator dengan cermat. Baik, 11. Seorang budak yang demam diperiksa suhu badannya. Okey, badannya oleh seorang jururawat. Bacaan termometer diambil setelah bunyi bip kedengaran. Okey. Okey, konsep fizik manakah yang boleh menerangkan situasi ini? Baik, jawapannya adalah thermal equilibrium. So the words beep tadi tu, bacaan suhu diambil, bacaan termometer diambil setelah bunyi beep kedengaran. Bunyi beep kedengaran ni bukan masuk dalam mulut tu bunyi. After some time, selepas beberapa saat, barulah keluar bunyi beep, supaya to allow the untuk membenarkan haba berpindah daripada badan pergi ke termometer dan dari termometer pergi ke badan untuk mencapai keseimbangan terma. Setelah capai keseimbangan terma tu, barulah awak akan dengar bunyi beep, menandakan sudah boleh menganggap bahawa bacaan suhu ini yang tertera pada termometer ni adalah bacaan suhu the patient, pesakit tu. Okey, thermal equilibrium. Baik, 12. Raja menunjukkan udara terperangkap dalam sebuah botol yang terapung di permukaan tasik pada waktu tengah hari. Ni suhu ni. Pada waktu malam, suhu lagi. Isi padu udara V yang terperangkap berkurang. Okey. Hukum manakah menerangkan situasi? So T dengan V, T dengan V, Charles Hukum Charles. 13. Antara yang berikut yang manakah merupakan gelombang mekanikal? Gelombang mekanikal ni gelombang yang memerlukan medium. Memerlukan medium untuk merambat. So antara berikut manakah yang memerlukan medium? Jawapannya gelombang seismik. Seismik ni berlaku dekat tanah kan, bawah tanah. Gelombang seismik ni perlukan medium, iaitu tanah solid lah, untuk merambat,
untuk propagate. 14. Dua orang remaja sedang berbual di dalam sebuah rumah kosong. Okey, mereka mendapati suara mereka kurang jelas kedengaran kerana gema yang kuat. Ada bunyi gema lah. Baik. Antara berikut yang manakah faktor yang mempengaruhi fenomena di dalam rumah? Soalan tanya lebih kurang macam, kenapa rumah dia ada gema? Okey, kenapa rumah dia bergema? Boleh tengok sini Kenapa rumah dia bergema? Jadi 14 jawapannya adalah B, kerana bunyi suara mereka dipantulkan oleh dinding dan lantai. Jadi selagi mana kita tak letak kapet, tak letak langsir, maka bunyi rumah tu akan kedengaran bergema kerana dipantul-pantulkan. Okey. Kita kena letak something yang soft, macam saya beritahu tadi, kapet dengan langsir. 15. Seorang lelaki dapat mendengar dengan jelas bunyi dari sebuah rumah. Ni gambar rajah ni, atau rajah ni, rajah yang ada dekat dalam buku teks. Kita dapati bahawa pada waktu malam bunyi merambat kemudian terbias menghampiri kawasan darat. Jadi fenomena yang terlibat adalah fenomena pembiasan gelombang bunyi. So shortcut dia, gelombang bunyi ni biasa dia akan terbias mengikut di mana udara sejuk berada. Jadi pada waktu malam, udara sejuk ada dekat darat, jadi dia terbias ke bawah. Kalau waktu siang, udara sejuk berada di atas, jadi terbias ke atas. Macam itu. Okey, tengok waktu bila. Lepas tu awak terus follow bahawa gelombang ini dia sentiasa terbias ke arah udara sejuk. Okey, kawasan yang berketumpatan lebih besar, lebih tinggi. 16. Eksperimen yang double slit menghasilkan corak interference pada skrin. Jarak pemisahan dui celah, maksudnya antara celah ni jaraknya adalah 0.4 mm. Jarak di antara celah adalah A. Okey, kemudian jarak antara dui celah dengan skrin, jarak sini ke sini D 3 meter, kita dah ada. Lagi, soalan bagi apa lagi? Jika panjang gelombang adalah this much, panjang gelombang adalah lambda, apakah nilai X? X adalah jarak di antara dua pinggir cerah yang berturut atau dua pinggir gelap yang berturut. Pakai formula apa cikgu? Pakai formula lambda sama dengan A darab dengan X bahagi dengan D. Yang kita nak cari tu mana? Kita nak cari X ni. Okey, masuk nilainya 6.97 darab 10 kuasa negatif 7. A berapa? A kita 0.4 mm. Okey, 0.4 mm, jangan biar dia dalam mili. 0.4 darab 10 kuasa negatif 3 mili negatif 3. Okay, tutup kurungan, letak simbol X bahagi dengan D. D kita 3 meter. Alright, selesaikan. Maka X awak akan dapat jawapan iaitu 5.2275 darab 10 kuasa negatif 3 meter, iaitu A. Next, 17. Gentian kabel gentian optik, optical fiber. Optical fiber ni dibina berasaskan satu konsep atau fenomena dipanggil total internal reflection, pantulan dalam penuh. Pantulan dalam penuh, pelajar, dia ada dua syarat. Pertama, sudut tuju mesti lebih besar dari sudut genting. Okay, incident angle must be greater than critical angle. Nombor 2, cahaya mesti merambat daripada denser to less dense material, daripada material tumpat ke material yang kurang tumpat. So soalan bagi tahu, soalan tanya pernyataan yang betul berkenaan isyarat cahaya yang masuk ke dalam gentian optik. Okey, so sudut biasan R lebih kecil daripada sudut tuju, tidak ada kaitan. R ni tidak ada kaitan.
So salah. Nombor 2, indeks biasan teras dalam lebih tinggi daripada indeks biasan penyalut ataupun di bahagian luar. Baik, yang ni kan kita nak kaitkan dengan syarat nombor 2 sebenarnya. Syarat nombor 2 ni terkait dengan inner core, refractive index of inner dengan refractive index of outer. Kalau kita nak cahaya tersebut terpantul-pantul di dalam optical fiber, maka kita kena pastikan syarat kedua dipatuhi. Apa syarat keduanya? Syarat kedua adalah nilai N, saya tengah tulis ni yang mewakili density N ni. Kalau N besar, maksudnya optical density-nya besar. Kita kena pastikan nilai Ni sentiasa lebih besar daripada nilai NO. Lapisan atau teras dalam, inner core, mesti ada density yang lebih tinggi daripada outer core. Barulah menepati syarat nombor 2. Ni mesti lebih besar dari NO. Kena ingat ni. Baru cahaya boleh terpantul-pantul di dalam optical fiber dan mengalami pantulan dalam penuh. If not, kalau terbalik, cahaya akan terbias keluar. Cahaya tidak akan terpantul di dalam, tapi terbias keluar. Okey, so nombor 2 betul ke? Ni lebih tinggi dari NO. Betul. Okey, nombor 3, pantulan dalam penuh berlaku apabila I melebihi C. Betul ke? Tengok syarat nombor 1. I melebihi C. Betul. Okey, syarat pertama. Alright, 2 dan 3 betul setakat ni. Sudut 7I adalah sama dengan sudut pantulan pula dah. Sudut pantulan, tak ada kaitan. Okey, so 2 dan 3 sahaja B. Baik. 18. Rajah menunjukkan satu objek O diletakkan di hadapan sebuah kanta cekung. Apa sifat kanta cekung? Kanta cekung sifatnya adalah diverge the light. Capah, mencapahkan cahaya. Capah maksudnya garisan cahaya tidak akan terfokus pada titik F, tetapi mencapah berdasarkan kedudukan titik F. Okey. Baik, objek ini berada di atas 2F. Soalan tanya apa? Apakah ciri-ciri image yang terbentuk? Alright. Ni sebenarnya kalau kita hafal, kita tak perlu lukis pun. Sebabnya lukisan atau image bagi kanta cekung ada 3 sahaja. Dia tidak ada perubahan dan kedudukan objek tidak langsung mempengaruhi ciri-ciri image. Okey, yang pertama adalah dikecilkan, kedua adalah tegak, dan ketiga adalah maya. So 18 kita tengok sini yang paling sesuai. Maya, tegak, dikecilkan. Ini kita hafal kalau bahasa Inggeris akan hafal ni VUM. Virtual upright VUD. Bukan VUM. VUD VUD. Virtual upright diminish. Kalau awak hafal, which is sepatutnya boleh hafal, kerana ada satu cara lukis saja. Kalau tak, awak kena melukis lah pula. Pertama, ambil marker free dulu, tengah-tengah ni. Cahaya masuk di titik tengah kanta tanpa mengalami pembiasan. Kedua, cahaya pergi parallel kepada principal axis sampai dekat kawasan axis of the lens, maka cahaya tersebut akan dibiaskan. Dan pembiasan tu berdasarkan titik F sebelah sini. So yang ni kita buat putus sampai sini, baru kita tarik tegak lurus. So persilangan yang berlaku adalah posisi image. Posisi image berada di sini, tertarik sampai bawah macam tu. So image-nya ternyata kecil, dikecilkan. Kemudian kepala masih di atas, tegak, dan juga hasil persilangan garisan putus-putus. Maka itu merujuk kepada maya, virtual. Okay, next. 19. Formula kanta nipis memberikan hubungan antara jarak objek
U, jarak image V, dengan panjang fokus F bagi satu kanta. Right. Kanta pun dia tak beritahu kan. Jadi soalan kata, kombinasi manakah peraturan tanda yang betul bagi kanta nipis? Alright. So kalau kita belajar dulu kalau saya suka guna perkataan dan cuba gambarkan kan. Concave. Cave ni gua. Okay, kalau satu keputusan pasukan bola sepak mencapai keputusan negatif, maksudnya kalah, penyokong-penyokong dia akan masuk gua. Saya hafal macam tu. So focal length untuk concave adalah negatif. Focal length untuk concave adalah negatif. Nombor 4. Okay. So kalau concave focal length dia negatif, convex positif. Kita cari convex positif. So 1 dan 4. Okay. Cave dekat sini gua kan. So kita ingat kalau kalah kan keputusan yang negatif. Kita tak nak kalah kan, negatif. Tapi penyokong akan masuk gua. Dah kalah kan, malu masuk gua. Okay. So negatif F, negatif concave. Macam tu. Okay. Terakhir untuk part 1. Sebuah cermin bintik buta, blind spot mirror, yang diletakkan di sebuah selekoh. Okay. Apa guna dia ni? Okay, apa guna dia? Soalan tanya kelebihan menggunakan cermin tersebut. So nombor 20 jawapannya C, kerana cermin cembung menghasilkan medan penglihatan yang lebih luas. So any object akan dipancarkan image dia dalam bentuk skala yang lebih kecil, tapi dapat muat satu medan penglihatan yang besar. Maksudnya kalau ada lori belakang ke, kalau ada kereta di selekoh ke, semuanya boleh masuk dalam cermin yang kecil itu. Okey. Itu dia kelebihan cermin cembung, convex mirror. Right, sampai situ saja. Jumpa lagi dalam part 2. Tolong share, tolong like. Lepas tu bolehlah nak komen apa-apa dekat bawah. Teruskan istiqamah study. Jangan study masa exam je. Okay, study konsisten. Semoga awak dapat manfaat. Thank you. Bye.